Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيرك يا دافع البلاء. بجاه النبي ادفع عنا كل بلاء وباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, sedangkan mereka masih belum mahu insaf, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka, kata Allah, di antara mereka itu ialah orang-orang yang fasik. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kesempatan dan ruang kepada kita untuk meneruskan sakibaki umur kita yang makin hari makin pendek. Satu pertemuan yang disukai oleh orang-orang yang beriman, iaitu kematian. Kerana mati ni kita boleh tengok pahala hak kita duk buat. Hak kita sembahyang maghrib tadi ni, pahala dia banyak mana, orang mati boleh tengok. Amalan yang kita buat bila kita mati, amalan tadi ni dia akan tolong kita dalam kubur. Amalan yang kita buat wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali dalam keadaan kaki kita tak berganjak, tak berubah selepas bagi salam. Selesai 10 kali sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kita beralih tempat duduk lepas bagi salam. Nabi kata diberikan kebaikan. Semua tu orang yang mati akan lihat. Orang yang pencen, dia baru tahu lama ni letih kerja, rupanya bila pencen dapat tiket pergi umrah, dapat duit 200,000, dapat rumah besar, dapat tanah, masuk banglo, bini tua. Pagi-pagi pergi klinik, bini cek kencing manis, laki cek jantung. Pencen di akhirat, bila kita masuk dalam syurga, serba-serbi baru. Isteri yang tua tadi ni, yang gigi tak ada tu, ada balik gigi dalam syurga. Kita yang beruban, di mamah usia tua dah, sakit lutut, sakit pinggang, bila masuk syurga, dimudahkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, akthiru min zikri hazimil lazat. Nabi kata, perbanyakkanlah olehmu mengingati kematian, yakni sesuatu yang memotong segala kelazatan. Mati ni dia potong segala nikmat. Hari ni orang suka duduk dekat jambatan baru. Penuh.
Mungkin pelancong kot. Tapi pelancong pun cakap bunyi G banyak tak? Awak, kek G. Kang, makan bunyi gitu. Takkan pelancong berumai 2 hari cakap Terengganu dah. Duduk maghrib kat situ. Mungkin semayang kot, insyaAllah lah tu. Semayang. Kita mungkin orang luar ustaz. Orang besuk. Boleh buat jamak sini tak? 100 km. Minat, tak ada masalah. Tapi sebenarnya Nabi suruh kita mengingati mati dalam kita bersukaria. Kerana apa? Kerana kematian itu memotong segala kelazatan. Rumah besar, kereta besar, duit banyak, pangkat besar, semua itu akan hilang dengan kematian. Maka ayat yang saya bacakan tadi, belumkah sampai masanya untuk kamu berubah, sedar diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan ayat ini pernah dibaca dan didengar oleh seorang hamba Allah yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia antara orang yang hebat dalam Islam. Dulu riwayat mengatakan dia ni penyamun. Bila dengar saja ayat ni, berubah. Sampai satu kabilah tu tak berani nak lalu. Pasal apa tak berani lalu? Hampa kalau lalu, hampa jumpa budak ni, dia rampas habis barang. Dia dengar orang cerita keburukan diri dia. Rupanya orang benci dekat aku. Aku ni jahat. Terus berubah. Jadi beruntunglah orang yang boleh berubah sebelum bertemu dengan kematian yang pasti akan berlaku kepada diri kita. Betul tak? Dalam negeri kita ni, dia ada tanah perkuburan untuk orang Islam dan tanah perkuburan untuk orang bukan Islam. Betul? Kemudian dia ada tanah perkuburan untuk raja. Mana raja mati ke? Kan? Malaikat maut masuk sampai dalam istana. Rumah kita, pintu pagar berapa lapis pun masuk. Rumah ulama, malaikat masuk ambil. Malaikat tak peduli berapa ramai orang nak menangis, berapa ramai orang nak teriak. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, almarhum Ustaz Fadil Noh, antara ulama di kalangan para wali Allah ni. Malaikat tak peduli. Tak payah ambil kot. Ramai orang sayang dia ni. Jangan ambil. Tak. Malaikat tetap. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tetap melaksanakan perintah Allah. Dan apa yang Allah suruh, malaikat tak pernah langgar. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifat dia, dia tidak melanggar perintah Allah. Allah kata ambil, ambil. Malaikat diarahkan untuk ambil nyawa orang yang buat live malam ni. Malaikat dia takkan beritahu kata nanti tak ada orang buat live dah. Belambak orang boleh buat. Senang ya, tekan butang ya. Malaikat akan turun ambil nyawa. Dia tak perlu tanya, tak perlu minta izin. Assalamualaikum. Awak nak buat live lagi tak malam esok? Cadang tak buat dah kot. Esok malam nak pergi jalan. Malaikat nak ambil nyawa dah ni? Tak ada. Dia tak tanya lah. Dia ambil terus. Mudah-mudahan ada saham akhirat dia. Baik. Jadi Nabi sebut kepada kita. Nabi sebut yatsba'ul mayyita salasatun. Mayat ni, tengok bila mati semua panggil mayat. Mayat ustaz tu. Mayat semua panggil mayat. Tapi tak panggil bangkai. Bangkai ni untuk binatang yang mampus je. Sebab itu Nabi berhijrah. Bukan lari. Nabi tak takut. Allah suruh Nabi hijrah. Beza perkataan tu. Mampus lain. Betul tak? Kita buat pengumuman di masjid. Telah mampuh Ustaz Fulan bin Fulan. Dan bangkai beliau akan dikambus pada pagi esok jam 9 pagi. Sedap tak bahasa tu? Tak sedap. Al-Fadhil Ustaz kita yang kuliah kemarin, bukan hak malam ni, telah cukup hukumnya. Salah maklumat, bukan Ustaz hak semalam. Hak buat live malam ni. Salah maklumat. Maknanya kematian dia akan sampai kepada sesiapa dan bila mati orang panggil mayat.
Nabi kata ada 3 perkara yang ikut mayat. Rupanya mayat ni ada juga orang ikut dia. Ingat tak ada pengikut kan mayat ni? Bukan nanti buat parti baru dapat pengikut. Mayat pun ada pengikut. Mayat ada pengikut. Walau kita ni jahat mana pun, mayat ni ada 3 yang akan ikut. Pertama, Nabi kata ahluhu, keluarganya. Keluarga akan ikut mayat. Pergi tengok, usung ke kubur. Betul tak? Tapi lah ni banyak keluarga dia bawa hantar mayat masuk dalam masjid, dia duduk di luar. Habis mayat, dia sambut balik mayat, dia pergi letak dekat kubur, dia main WhatsApp. Tak? Jadi hak dia main WhatsApp masa kuliah tu bakal mayat tu. Dekat-dekat lah tu. Jadi orang yang mati, pertama yang akan ikut si mati ni, keluarga dia. Keluarga. Wa maluhu, harta-hartanya. Orang naik kereta dia, naik kenderaan dia, nak pergi kubur jauh. Betul tak? Orang guna duit dia. Wa amaluhu, Nabi kata yang ketiga, amalannya akan bersama dengan dia. Amalan kita ni, mai masjid, semayang di masjid, tak berani nak tulis nombor telefon betul. Bubuh nama gelaran hak pelik-pelik. Tu kalau baca dalam buku tu, bubuh nama K. Nak tahu apa K? K saja nama dia. Tulislah nama elok. Besok ada jangkitan. Nak panggil senang. Bukan nak panggil sebab di punggung. Cucu hidung ya. Cucu hidung. Bukan tebuk. Tebuk tu lembu. Ni cucuk dalam hidung. Tulis nombor telefon 9999. Mana ada nombor telefon macam tu? Amalan-amalan yang kita buat ni, semua kita akan ikut kita masuk dalam kubur. Orang dulu nak tidur baca Quran, surah Al-Mulk. Orang lah ni nak tidur update status. Tengok dulu Facebook dia, siapa komen, gambar dia, berapa view, berapa like. Tengok Facebook dia, berapa subscriber yang orang dah like dah, orang dah subscribe dia punya ni. Berapa ramai. Berapa likers dia, berapa followers dia. Jaga tengah malam pergi tandas, patah balik, dah duduk tandas lah. Dia boleh kencing, dia basuh. Dia basuh depan belakang. Qada hajat, cuci belakang dah. Malah ambil wudu. Sebelum nak tidur tu, tak ada nak wirid, tak ada nak semayang 2 rakaat. Dia boleh buka handset tengok. Betul tak? Handset ni merenggangkan hubungan suami isteri. Merenggangkan hubungan ayah dan anak. Bagi salamnya, tarik handset. Berhenti traffic light, buka handset. Naik motor tengok handset. Dah jadi ketagih lah. Handset jadi ketagih. Dulu zaman Nabi dakwah, Abu Lahab, Abu Jahal, dia duk maki Nabi ikut belakang gitu lah. Nabi ceramah, dia main belakang, gila, jangan ikut, ni orang gila. Yahudi buat Facebook, dah hari ni orang boleh buat macam Nabi, macam mana Abu Lahab buat dekat Nabi. Tok guru buat kuliah, maki bawah. Tak? Dulu nak maki tok guru payah, nak sampai rumah tok guru tak berani, sampai depan senyap, tak berani kata apa, tak berani, senyap. Tapi dalam Facebook buat akaun lain. Dah lah akaun tu Facebook ni Yahudi buat, satu tak apalah Yahudi buat. Lepas tu mu buat pula akaun palsu, Yahudi lagi mu ni. Komen pula maki-maki orang, pecah belah orang. Betul tak? Boleh maki siapa saja. Direct boleh nak kata dekat siapa, boleh kata. Hari ni boleh kata kat siapa saja dalam Facebook. Betul tak? Ada yang berani guna Facebook peribadi dia. Direct dia kata. Dia tak takut. Ni zaman fitnah. Semua amalan yang kita buat ni, Nabi kata dia akan ikut kita ke tanah perkuburan. Keluarga, harta dengan amalan. Kemudian Nabi SAW kata, fayarji'usnani, 2 akan balik. Ikut kita juga sampai ke tanah perkuburan. Kemudian 2 akan balik. Wa yabqa wahid, 1 sahaja yang akan kekal dengan kita di alam kubur. Nabi kata yarji'u ahluhu wa maluhu, akan pulang ke rumah keluarganya dan hartanya. Mana ada orang bubuh kereta dalam kubur? Kalau orang bubuh pun kereta plastik.
Kalau bubuh duit pun duit tipu. Dia tak bubuh duit betul dalam kubur tu. Balik, harta balik. Anak balik. Nabi kata wa yabqa amaluhu. Amalanlah yang akan kekal dengan dia. Quran lah satu amalan yang sangat hebat. Quran ni satu amalan yang sangat hebat yang akan tolong kita dalam tanah perkuburan. Tu kita lalu dekat tanah perkuburan tu, doa kepada orang-orang yang telah pergi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ghafarallahu lana wa lakum. Antumul lahiquna wa nahnu sabiqun. Kamu ni orang yang terdahulu. Pergi, kami akan menyusul. Moga Allah ampunkan engkau. Doa. Ada satu orang Nabi sebut, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Qala anna hadha. Satu orang lelaki ni bila dia dinaikkan darjat dia dalam syurga. Syurga ni dia ada banyak darjat. Macam hotel lah, dia ada bilik hak yang tak ada makan. Ada yang bilik katil besar, ada bilik 2 bilik air. Ada bilik yang ada kolam renang dalam tu. Ada bilik yang makanan ambil dalam peti air tak kena bayar. Order je tekan butang sampai. Ada yang buka peti air. Kan? Macam-macam ada makan-makan kena bayar. Bawa jemaah pergi umrah, duduk hotel mewah. Orang kampung. Buka-buka peti air ada jus. Kita pesan lah, Pak Long jangan makan lah. Baik Ustaz. Larat nak pesan, duduk Mekah 8 hari. Ajar dia buka peti air nampak. Nak bubuh kurma, tak celui. Dia buat keluar, dia minum. Hari nak balik, dia buat senyak atas bah. Keluar checklist, tu dia, kena bayar. Panggil, turun seorang-seorang. Ustaz, duit dah habis dah Ustaz. Aku juga kena bayar. Dan kita nak main pula. Nak pergi pula umrah. Mesti token tu kenal kita. Tak apa Ustaz bayar dulu, nanti balik saya bayar. Ada balik bayar, ada balik buat senyap gitu ya. Tapi dia bayar lah. Bagus jemaah umrah ni. Mana di hotel ada kelas-kelas dia. Dalam syurga ada darjat-darjatnya. Maka Nabi SAW cerita ada satu orang ni diangkat darjatnya dalam syurga. Dia pun tanya, anna hadha, mai dari mana ni? Qila, dikatakan kepadanya. Dikatakan kepada lelaki ni, yuqalu lahu bistighfari waladika laka. Kamu diangkat darjat ke dalam syurga, dinaikkan pangkat kamu dalam syurga, diangkat kedudukan kamu dalam syurga sebab ada anak yang memohon keampunan kepada engkau. Minta ampun kepada Allah untuk engkau. Agak-agak dalam rumah kita ada anak yang boleh doa kat kita? Ada lagi? Ke anak yang dah pandai pemain motor, kan? Beli wai suku sebab nak tayar besar belakang. Lepas ni patut orang tukar tayar kecil, dia tukar tayar kecil pula. Dulu pakai LC sebab tayar kecil belakang. Lepas tu kata upgrade sikit ayah. 150 ni, wai suku ni sebab apa tayar belakang besar. Jadi ada lubang, dak ada bekok. Jadi tak cakap dengan tu. Kau macam menganjing orang lah. Baru minum 3 gelas ayak Terengganu, tak ada nak boleh bahasa Terengganu betul lagi. Habis 2 liter boleh kot cakap Terengganu. Si dagang tak kena lagi ni. Kena nasi arak je di rumah ayah cik tadi. Tu pun tak tahu masak di mana. Masak di Terengganu kan masak mana tak tahu. Yang penting sedap. Benda free, sedap. Makan rumah Tok Guru pula. Tok Guru tak akan banyak, kita bulun. Depan dia tak bulun lah, dia bangkit baru kita makan. Biasa dah. Dia kata berjuruh lah budak ni makan sikit. Dia bangkit-bangkit basuh tangan, kita bersilah, siap. Jadi anak kita ni boleh doa dekat kita. Subhanallah, ya Allah, itu aku ampunkan dosa. Ampunkan dosa ibu ayah aku. Kau pandai pemain motor, pandai angkat tayar. Dulu angkat depan, lah nak angkat belakang pula. Saya tengok artis hari ni. Satu orang artis tular gambar anak perempuan dia bercumbu dengan seorang lelaki.
Hari ni mak dia mengaku, ya memang anak saya. Malu tuan-tuan, hancur hati tu. Hancur hati melihat anak perempuan sendiri. Anak perempuan sendiri buat video, sebar pula. Ya Allah, tuan-tuan. Itu ujian. Ujian. Mak sedih. Mak tak perlu malu sebab bukan mak suruh, anak yang jahat. Tapi nak bagi tahu, nak didik anak zaman sekarang ni sangat mencabar. Zaman dulu masa TV hak jenis pulah, krek. Hak kena area kena pegang. Bila kawan pergi pegang, elok. Kawan lepas, kelabu. Mu pegang. Tengah-tengah duk balik, iklan ni mu lepas. Sagi naik gambar relang-relang tu. Lagi pulah, lagi laju. Lepas tu, slow sikit. TV rumah tok puan saya. Macam kamera, krek. Bayar 8 kupang. Esok keluar gambar, tangan dia di non flash. Kelabu sebelah. Duit dah bayar lah. Ya. Tekan, krek. Duk tarik tu. TV pun macam tu. Duk ejah cari siaran. Sagi dia pergi kot ni pula siaran. Sagi dia naik ke atas tu. Sagi dia turun hitam putih. Lepas tu laju. Sampai tak nampak. Bila gambar dah elok, duk diam, pegang tu. Ada pula mai duk kat tepi tingkap. Mai tumpang tengok. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang lagi bahaya. Anak-anak boleh tonton apa saja dalam handphone kita. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, amalan yang kita buat ni sangat hebat. Allah Ta'ala akan bawa sampai dalam kubur. Walau dipesan atas tanah perkuburan tu, akan datang kepada engkau 2 orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Walau dipesan, yang nak bantu kita jawab amalan kita. Betul tak? Batu Mak Rempik, bila dia mati, kawan dia, Tok Imam kata, muah talking. Saya mu saya tak erti. Hantam ya. Dia dah mati ya. Boh pun benar pun tak apa. Dia penduk dekat betul-betul batu nisan tang kepala tu. Dia apa? Mak. Mu mapuh dah mau. Sagi kalau malaikat mari, malaikat tanya, jawab. Tak boleh jawab, dia sepak kanan. Bila sepak kanan, mak mu ingat hak kita belajar tomai dulu ni, lipat gitu, kepak, tolak gitu. Kalau dia bubuh belah kiri pula mak, buah nombor 18. Mu tepih, mu tolak betis kerina. Tapi kalau dia tendang ke tengah mak, minta maaf. Malah kemarin patut kita pergi belajar buah tu. Tapi mu pergi rempik, mu mapuh, pandai-pandai mu lah. Dia talqin. Mayat kawan dia hak duduk dalam kubur. Mujur mati dah. Kalau hidup lagi dia kata apa? Penatang kamu. Aku dah mati dah, mu kata macam tu pula. Jadinya, walau dipesan di atas kubur, kita yang duduk di bawah ni yang nak jawab. Amalan yang kita buat. Jangan tunggu mati baru nak buat amalan. Tak apa, saya ustaz, saya dah ada 1 juta. Bila mati tiap-tiap malam buat tahlil. Mampukah tahlil itu menghapuskan dosa kita dengan Allah selama ni? Mampukah 4 kali takbir sembahyang jenazah itu boleh menghapuskan hutang-hutang solat fardu kita dengan Allah Ta'ala? Boleh tak? Dulu rumah kayu, rajin main semayang. Bila rumah batu, lambat sikit main semayang. Dah pasang aircon, tak pergi semayang dah. Mayang di rumah. Panas surah. Mayang di rumah, sedap lagi. Perubahan tu. Maka tuan-tuan dan puan sekalian ingat, semua kita akan mati. Mati ni dia tak kira umur. Dia tak ada peraturan macam nak lahir ke dunia. Lahir ke dunia dia ada peraturan. Tok Wan dulu. Baru anak. Pak menakan. Tok Wan turun pak baru kita lahir. Anak kita, cucu kita. Betul tak? Dia tak boleh lahir cucu dulu. Ni siapa ni umur 80 ni? Ni cucu aku. Macam mana cucu hang tua daripada hang? Nampak kena dia beranak dulu. Tak, dia takkan berlaku macam tu. Siapa yang lahir dulu, dia bapa. Kemudian anak, kemudian cucu. Betul tak? Tapi nak mati, dia tak kira siapa. Antara orang yang umur panjang ni, orang Kedah ni biasanya umur panjang. Almarhum Tok Roji Saleh, umur 86 ke 83? 86, 87. Tuan Roji Saleh, meninggal dunia. Turun Nik Aziz pun 80 lebih juga, kan? Orang Kedah, umur panjang.
Tengok Perdana Menteri hak nombor 4 tak mati-mati. Hak nombor 4. Dia kena mati hak nombor 7 dulu, baru mati nombor 4. Jangan main. 95 dah. Jangan main dengan orang Kedah. Umur panjang. Sultan Kedah yang mangkat hari tu almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim pun 89. Sewaktu Tuan Guru Haji Saleh Sip meninggal dunia tu, dia angkat kakak dia main tengok, umur 100 tahun, duk ada lagi. Ada satu ulama meninggal tahun awal 2000. Tuan Guru Haji Mat Lalau, umur 140 tahun. Di Kedah. Tapi orang yang paling baik Nabi kata apa? Orang yang paling baik ialah orang yang umur panjang wa kasura amaluhu, dan amal kebaikan dia banyak. Kalau umur dia panjang tapi amalan kebaikan dia tak banyak, tak guna juga. Tak terpakai. Tengok siksaan api neraka yang Allah sebut kepada kita. Tuan-tuan, ni surau kita ni, bila panas kita boleh pasang aircon. Boleh pilih aircon 5 bintang ke, nak 4 bintang ke. Kita boleh 4 bintang belakang, boleh 5 bintang semua. Pasal nak jimat aircon, nak jimat elektrik. Cepat sejuk. Cari pula gas R32. Pasal nak bagi sejuk lagi. Betul tak? Kemas. Pakai pula nama inverter supaya dia punya chain gear tu lembut. Current tak kuat. Ada penjimatan. Tak sejuk lagi, tambah lagi. Tak selesa lagi, tambah lagi. Dah dalam kubur. Apa amalan kita buat untuk hebatkan lubang kubur kita? Kata Nabi SAW, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati la rajulun yuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuh. Nabi kata ada satu orang di hari akhirat besok, di hari kiamat, dia akan diazab dengan seringan-ringan azab. Tuan-tuan, azab paling ringan apa dia? Satu orang lelaki yang diletakkan, Nabi sebut diletakkan di bawah kakinya bara api neraka. Ketui bara. Bukan ambil api, ambil bara api neraka, boh di bawah tapak kaki dia. Nabi kata, yaghli minhuma dimaruh. Nabi kata, menyebabkan mendidih otaknya. Boh di tapak kaki, otak menggelegak. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Kata Nabi SAW, orang yang kena azab ni, bila letak je di bawah tapak kaki dia, bara api neraka, otak dia dah menggelegak. Dia kata, akulah orang yang paling berat kena azab. Sedangkan Nabi kata, dialah yang paling ringan di kalangan mereka. Orang yang paling ringan, antara orang yang paling ringan kena azab dalam neraka ialah siapa? Abu Talib. Bapa saudara Nabi, orang kafir. Sebab dia sayang Nabi, dia bela Nabi, dia besarkan Nabi, jaga Nabi daripada kerajaan nak bunuh Nabi. Sewaktu Nabi dipanggil oleh Abu Talib, Abu Talib panggil, ya Muhammad, tolong tinggal Islam ni. Pasal orang nak bunuh kamu, tinggal. Aku tak mau ni lah. Tak mau dengar arah ni, mereka nak bunuh hang pun tahu aku ni orang kerajaan. Aku pi mereka duk tanya. Payah juga. Kalau kita jadi menteri, anak menteri dia buat perangai, dia hentam kerajaan hari-hari. Bukan hentam biasa-biasa, hentam akidah kerajaan. Dia tegak ni tak betul ni. Apa ni, sembah ni, Kaabah tak boleh buat gini. Ini tak boleh, ini tak boleh. Bawa pahaman baru pula. Masalah. Nabi kata, pakcik, kalaulah hebat sangat kerajaan Quraisy ni, kalau hebat sangat kerajaan Quraisy yang jaga Kaabah pun terbenam, jatuh, roboh. Jaga Kaabah tu, roboh, jatuh, ranak. Nabi SAW kata dekat pakcik dia, Abu Talib, pakcik, kalau hebat sangat orang Quraisy ni, kerajaan ni hebat, naik ambil bulan dan matahari, bubuh di tangan kanan dan tangan kiri aku.
Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau mereka boleh naik buat turun matahari sekalipun, bubuh di tangan kanan, letak bulan di tangan kiri. Kalau boleh. Mana boleh nak suruh angkat jabatan angkat pun tak boleh. Kita pergi tengah-tengah tu kita angkat sendiri. Boleh tak? Boleh tak? Selagi kita jalan kaki ramai-ramai pergi situ, kita terangkat tengok. Boleh tak? Tanpa tekan sui. Kita angkat sendiri. Boleh tak? Tak boleh. Nak berenang daripada sini sampai seberang. Berenang daripada Marang tu, Pulau Kambing tu, jeti Pulau Kambing tu, nak pi Pulau Kapal. Tak lepas dah. Tak lepas dah. Kalau boleh buat turun sekalipun untuk aku tinggalkan agama ini, ma taraktu. Nabi kata, aku takkan tinggal sama ada aku menang dengan agama ini atau aku mati, aku terkorban dengannya. Aku takkan tinggal. Nabi habaq dekat pak cik dia. Pak cik dia meneleh air mata. Meneleh. Pak cik dia faham yang ni bukan agama daripada anak aku, ini memang daripada Allah. Dia faham ajaran ini yang dibawa oleh anak menakan dia adalah ajaran daripada Allah. Nabi nak tegaskan, kalau mu nak suruh aku buang agama ni Allah punya, aku takkan tinggalkan. Tu ketegasan Nabi. Buat apa kalau bergabung Islam tak menang? Bergabung tujuan dia untuk kebaikan Islam. Selama mana ada kebaikan untuk Islam, kita kawan dengan orang-orang yang boleh menegakkan Islam. Kalau dikhianati, kita tinggal pula. Dia tak? Syarat dia, Islam diletakkan di atas. Nak pakai warna apa, nak pakai lambang apa, itu cerita lain. Yang penting, Islam itu dapat dilaksanakan. Tak boleh buat banyak, buat sikit dulu. Dia, padang luas, pokok balak banyak. Kalau tebang sehari, tebang lu sikit. Senang nak ubah. Ni arahan keluar pakai pelitup muka. Tak pakai pelitup muka denda 1,000. Harap-harap lepas ni keluar pula arahan tak pakai tudung. Kena denda 20,000 pula kak. Mudah-mudahan. Ni dah buat live ni. Sampai kot. Senang je pun. Umum. Bermula daripada 1 Ogos. Semua rakyat Malaysia berada di tempat-tempat sesak, tempat-tempat awam. Dalam bas kenderaan awam. Hendaklah memakai pelitup muka. Sebarang pengingkaran akan dikenakan tindakan RM1,000. Tidak? Semua pakai-pakai. Dulu bini duk beli mah dekat pasar payang tu, lelaki pakai mah juga. Tapi mah di muka 2 kupang. Orang suruh pakai 8 jam, dia pakai 8 hari. Tu orang kata orang lelaki haram pakai mah. Tak. Mah perempuan boleh pakai, tapi mah perempuan ni mahal sikit. Sekilo sampai berapa ratus ribu. Ada orang beli emas sekilo? Tak ada. 2 gram, 4 gram. Ada lah beli 10 gram, 25 gram. Tu pun untuk lelaki. Jual kali getah-getah pinggang tu sampai tak ada apa dah. Lelaki pakai emas hak murah tu ya. Mana boleh je keluar ke arahan untuk tutup aurat. Boleh. Pelan-pelan insya-Allah. InsyaAllah. Orang kata jangan kalut. Jangan kalut. InsyaAllah. Bukan ulama tak nampak benda tu. Nampak. InsyaAllah. Pelan-pelan. Kalau kita wajibkan semua rakyat semayang. Siapa tak semayang kita tangkap. Agak-agak tinggal berapa orang. Buat dulu. InsyaAllah kalau dah buat, orang ikut. Tidak? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini azab yang paling ringan. Diletakkan bara di bawah tapak kaki, menggelegak otaknya. Itu yang paling ringan azab dia. Di akhirat. Azab paling ringan atas kubur ni apa? Atas dunia ni apa? Apa dia? 8,5 ustaz tak berhenti lagi. Itu antara azab. Antara azab yang dilalui oleh jemaah dalam surau, dalam masjid. Bila 8,5 ustaz tak berhenti lagi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menutup pertemuan kita pada malam ini, ingatlah kita mengaji, duk main mengaji malam-malam ni, hari-hari apa tujuan kita mengaji? Nabi kata man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba minhu 'aradan minad dunya
Nabi kata, siapa yang mengaji siang malam, duk main kuliah, duk pergi nadah kitab, paginya, petangnya, malamnya, dia mengaji itu kerana Allah. Dia tidak belajar untuk mendapat habuan dunia. Dan kalau dia mengaji itu kerana nak dapat duit, nak dapat pangkat, nak dapat gelaran, dengan dia belajar, dia makin hebat, orang kenal dia. Lagi dia tinggi mengaji, CJ dia lagi besar, dia lagi hebat. Lagi pandai dia bercakap, lagi hebat dia. Tujuan dia pi tu sebab dia nak cari habuan dunia. Apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia takkan dapat syurga di hari akhirat. Jadi main mengaji ni kena ikhlas. Aku balik aku nak bertekak dengan orang kampung aku. Bau syurga tak boleh dah di akhirat. Tak boleh bau syurga. Bukan takat masuk. Bau tak boleh. Pakcik kecil manis. Derian pun tak boleh bau. Teruk tu. Ada tak orang yang kecil manis tak boleh bau derian? Kalau bau derian, gula dia naik. Ada tak? Ada. Hak jenis kencing ni tak keluar ayak lah. Dia keluar semut. Sebab dia manis sangat. Semut tu dalam. Lalu kat pasar payang tu, bau derian tak boleh dah. Kena sumbat kapas macam mayat. Tu kritikal tu. Orang yang tak boleh masuk syurga, bau pun tak boleh. Sebab syurga ni wangi. Boleh dihidu dengan jarak ratusan tahun perjalanan. Jauh perjalanan, dah boleh bau dah. Cuba tuan-tuan tarik nafas tak? Bau tak Kuala Lumpur? Bau tak? Tarik sekali lagi tak? Bau tak? Kau bau ibu jari kaki tu. Bau ibu jari kaki. Tak bau pun. Tapi syurga yang jauh tu Nabi kata boleh dihidu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dan diampunkan segala dosa kita, diberi kekuatan untuk beramal. Kita depan orang kita rajin ibadat, belakang orang ni. Belakang orang. Sebab tu orang-orang agama ni yang paling awal akan disoal oleh Allah di akhirat. Kalau nak masuk neraka pun depa dulu. Ustaz-ustaz ni hang ceramah perang-perang hang tak buat. Hang duk abang kat orang kena semayang hang tak semayang. Hang duk abang kat orang kena gini hang tak buat. Ustaz-ustaz kena lu. Ingat syok jadi ustaz. Tuhan tanya banyak. Tuhan tanya dulu kita. Allahu akbar, mudah-mudahan dipermudahkan. Masa dah lebih dah tuan-tuan. Panjang umur kita jumpa lagi insya-Allah 8.40 lah. Tapi pandai dia berbuh jam dekat belakang ni 8.40, sini 8.45. Kecoh betul. Nak suruh ustaz berhenti je tu. Wallahu alam. Panjang umur kita jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan yang disandarkan kepada kebodohan dan kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhi barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi